halaman ke berapa? Ke 18. 18. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk fi'il. Fi'lun. Ya, fi'lun itu lughatul Arabiyah. Kita fi'lun. Ini dia kalimahnya. Apa maksud fi'lun? Kata kerja. Ya. Fi'lun jaga. Fa'il lam. Ya, kata kerja. Ataupun perbuatan. Kalau ditanya apa itu fi'il, ya, fi'il artinya kata kerja ataupun perbuatan. Okey, sekarang kita tengok. Hari ini kita dah masuk kepada yang kedua. Anwa'un kalimah, bab yang kedua. Aqsamus tsani, bahagian yang kedua. Sebab isim kita dah belajar, so hari ini kita masuk kepada fi'il. Bismillahirrahmanirrahim. Fi'lun ataupun fi'il adalah kalimah yang menunjukkan suatu pekerjaan dan ianya terikat oleh waktu. Jadi bila kita sebut fi'il, dia mesti terikat dengan masa. Ya, terikat dengan masa. Jadi kalau masa tu kita tahu fi'il itu masanya kita pun tahu masa yang lepas, masa yang sedang berlaku dan masa akan datang. Ya, cakap Melayu pun sama. Ya, masa yang lepas, masa yang sedang berlaku dan insya-Allah masa yang akan datang. Jadi fi'il itu dipecahkan, fi'lun dipecahkan kepada berapa bahagian? Ya, 3, alhamdulillah. Dipecah kepada 3. Jadi, yang pertama fi'lun madhi. Yang kedua mudhari'un. Mudhari'. Ya, mudhari'un, mudhari'. Yang ketiga amri. Ya. Buat tu tengah ke sikit dulu. Tengah. Okey. Okey. Ya. Dipecah pada 3. Bila kita sebut perbuatan ataupun kata kerja, dia mesti terikat dengan masa. Jadi kalau kita sebut fi'lun madin, artinya kata kerja yang lepas, perbuatan yang telah berlaku. Ya, perbuatan yang telah berlaku. Jadi masa yang lepas, perbuatan yang telah berlaku tu merujuk masa yang lepas. Kemudian yang kedua, lepas masa yang lepas, merujuk kepada mudhari'un ataupun dibentikan waqaf mudhari'. Ya. Masa sekarang kita sebut perbuatan yang sedang berlaku, ya. Perbuatan yang sedang berlaku atau kita sebut masa ni sedang berlaku. Bila nak buat bila? Sekarang. Jadi sekarang itulah yang disebut mudhari'. Ya. Jadi mudhari' ni perbuatan yang sedang berlaku dan insya-Allah akan berlaku juga termasuk kategori mudhari'. Yang ketiga ialah amr ataupun amri, ya. Kata kerja suruhan ataupun perintah. Ya, kata kerja suruhan ataupun perintah yang ni belum berlaku tapi akan berlaku. Ya, akan berlaku. Saya ulang sekali. Fi'lun artinya kata kerja ataupun perbuatan. Kemudian kata kerja ini terikat dengan masa. Bila kita sebut aja fi'il, mesti terikat dengan masa. Kemudian masa itu dipecah kepada 3. Ya, jadi yang pertama kita sebut fi'lun madhi ataupun disebut fi'il madhi, merujuk kepada perbuatan yang telah berlaku. Perbuatan yang telah berlaku kita sebut masa lepas. Masa yang lepas ataupun masa yang lampau. Setelah dah perbuatan itu telah berlaku, pasti akan ada perbuatan yang akan terus berlaku. Jadi kita sebut fi'lun mudhari'. Apa itu fi'lun mudhari'? Kata kerja yang sedang berlaku dan yang akan berlaku. Ya, jadi kita sebut sekarang dan akan datang. Tulis betul. Sekarang dan akan datang itu disebut fi'lun mudhari'.
Sekarang kita sedang belajar kan? Kita sebut nadrusu. Nanti kita belajar. Nadrusu, kami sedang belajar. Dan insya-Allah sanadrusu, kami akan terus belajar. Okey, kata kerja yang ketiga disebut fi'il amar. Kata kerja suruhan atau kata kerja perintah. Yang ni perbuatan yang akan berlaku. Sebab bila kita suruh belum berlaku lagi kan? Jadi kata kerja suruhan ataupun perintah yang akan berlaku. Jadi inilah yang kita nak belajar hari ini yang disebut fi'il. Okey, fi'il terbagi kepada berapa? 3. Apa dia? Madhi dan mudhari. Lagi satu? Fi'il madhi, fi'lun madin, fi'lun mudhari dan fi'lun amr. Amri. Jadi 3 fi'il ini kena belajar sungguh-sungguh dan ketiga-tiga ini merujuk kepada masa. Masa yang lepas, masa yang sedang berlaku dan akan berlaku dan merujuk kepada perintah sesuatu yang kita kena buat. Okey, tengok. Seterusnya. Yang pertama dia kata, menunjuk makna lampau. Yang tu disebut fi'il madhi. Contoh dia bagi. Jalasa. Contoh dia bagi satu kalimah. Saya padam yang ni, dah faham ya? Saya padam yang ni. Jalasa, dia telah duduk. Ya, lelaki ke perempuan? Lelaki. Lelaki. Okey. Dia bagi contoh dalam buku Jalasa. Jim, lam, sim. Jalasa. Jadi kita tengok, kita nak kenal ini fi'il atau isim. Ada tak bermula dengan alif lam? Ada tak di hujungnya tanwin? Ada tak di tengahnya sukun? Tak ada. Jadi kalau nak kenal fi'il daripada wazan 3 huruf, sulasi mujarrad, tengok. Di awalnya tidak ada alif lam. Di hujungnya tidak ada tanwin. Di tengahnya tidak sukun. Sukun tahu ya? Mati. Jadi bila tak ada di awalnya alif lam, di hujungnya tidak ada tanwin, di tengahnya pun tidak dimatikan, ketiga-tiganya berbaris seperti contoh jalasa. Inilah bentuk kalimah fi'il. Jadi kalimah fi'il apa ni? Fi'il madhi. Apa maksud jalasa? Jalasa, dia seorang lelaki telah duduk. Nampak kita sebut telah. Telah merujuk kepada perbuatan yang telah berlaku. Jadi bila kita sebut telah, semestinya dia adalah fi'il madhi. Jadi sekali lagi, apa maksud jalasa? Dia seorang lelaki telah duduk. Jadi kalimah jalasa ini bukan kalimah muannas. Dia adalah kalimah muzakkar. Berapa dia punya bilangan dia? Seorang. Nanti kita belajar isim mufrad, fi'ilnya fi'il madhi. Muzakkar ke muannas? Muzakkar. Okey, setiap kali kita belajar, kita kena ingat. Apa yang kita ingat? Pertama, kita kena ingat adakah kalimah itu fi'il atau isim. Jadi hari ini kita dah dapat tahu ini bukan kalimah isim. Ini adalah kalimah fi'il. Kenapa kita kata ini kalimah fi'il? Sebab dia tak bermula dengan alif lam, di hujungnya pun tidak ada tanwin. Jadi ini adalah kalimah fi'il. Kemudian kena tahu pula, fi'il tu ada 3. Fi'il apa ni? Ini dalam bentuk wazan, bentuk fi'il madhi. Kenapa kita kata ini wazan fi'il madhi? Kerana dia menggunakan wazan fa'ala. Nanti kita belajar insya-Allah. Jadi fa'ala dengan jalasa adalah wazan yang sama. Jadi kalau saya sebut wazan, merujuk kepada tanda baris. Nampak? Fa'ala, jalasa. Sama tak bentuk barisnya? Sama.
Ya, pasang kipas dia. Pasang kipas panas. Ya, jadi wazan yang sama merujuk kepada baris yang sama. Ya, huruf yang berbeza. Huruf yang berbeza tapi baris yang sama. Jadi setiap kali kita belajar fi'il, kita mesti kena ingat wazan dia. Jadi wazan jalasa ini adalah wazan fa'ala. Fa, ain, lam. Fa, fathah, ain, fathah, lam, fathah. Jim, fathah, lam, fathah, sin, fathah. So sama baris, itulah wazan fa'ala. Dan wazan fa'ala ini adalah fi'il madhi. Kalau fa'ala memberi maksud dia telah melakukan. Ya, jalasa memberi maksud dia telah duduk. Okey, dia telah duduk. Siapa dia telah duduk itu? Lelaki ke perempuan? Ya, lelaki. Jadi lelaki kita sebut muzakkar. Ya, okey, tengok. Bila kita dah belajar macam ni, kita buat dah pecahan. Jalasa lelaki. Lelaki kita sebut muzakkar. Lepas tu bilangan. Mufrad, musanna, jamak. Mufrad. Okey? Mufrad. Jadi kita dah tahu. Ini kalimah yang pertama kalimah fi'il. Bukan kalimah isim. Kedua kita dah tahu ini fi'il. Fi'il apa? Kita sebut pula fi'il madhi. Jadi setiap kalimah kita belajar itu kita jelas. Setiap kali kita baca Quran pun kita akan jelas. Fi'il madhi. Untuk muzakkar ke muannas, tengok tak ada wajah untuk muannas. Muzakkar. Bilangan berapa? Mufrad, musanna, jamak? Mufrad. Okay, clear? Okay, insyaAllah. Bila setiap kali kita jumpa, kita terus kena memahami. Jalasa, dia telah duduk. Siapa dia tu? Lelaki ke perempuan? Jawapannya lelaki. Lelaki sebut bahasa Arab, muzakkar. Okey, bilangannya berapa? Mufrad, musanna, jamak? Mufrad. Jadi kita tarjim dia seorang lelaki telah duduk. Macam itulah. Kalau nak buat ayat boleh. Jalasa alal kursi. Memberi maksud dia seorang lelaki telah duduk atas kerusi. Senang sahaja. Senang aja insya-Allah. Okey, sambung lagi. Okey, yang kedua. Yang kedua ini baru orang kata muqaddimah, pengenalan untuk fi'il. Pengenalan saja. Nanti dia akan hurai satu-satu. Jadi kalau kita tengok di sini dia bagi muqaddimah saja apa itu fi'il. Okey. Yang kedua, tengok dia kata menunjuk makna sedang berlaku. Bila menunjuk kepada sedang berlaku, dia ada huruf tambahan. Ya, dia ada huruf tambahan. Ya, jadi bila fi'il mudhari' dia ada tambahan. Jadi dia bagi contoh. Ini muqaddimah aja ya, bukan masuk sepenuhnya fi'il. Muqaddimah. Nanti kita akan belajar satu-satu. Macam mana nak kenal fi'il madhi, macam mana nak kenal fi'il mudhari', macam mana nak kenal fi'il amar. Semua dia akan terangkan. Bila nak jadikan daripada jalasa, ni fi'il madhi, nak jadi fi'il mudhari' dia ada penambahan. Ya, penambahan dia di mana? Sebelum huruf jim ini ada satu huruf penambahan untuk fi'il mudhari'. Ya, apa yang ditambah di sini? Dia tambah huruf ya. Ya, lisu. Ini pengenalan fi'il saja. Jadi, cuba kita tengok. Kalau jalasa, dia seorang lelaki telah duduk. Di sini pun dia seorang lelaki. Tapi bukan telah duduk. Dia seorang lelaki, ni dianya. Ya ni merujuk kepada dia seorang lelaki, iaitu huwa. Kita belum masuk lagi bahagian apa ni, dhamir. Jadi, dianya dekat sini, nampak ni? Pada huruf ya ni merujuk kepada dia seorang lelaki. Sedang duduk. Bukan telah duduk. Sedang duduk. Apa beza dengan jalasa? Jalasa telah duduk. Ya, jalasa telah duduk. Jalasa telah duduk. Telah duduk. Yang ya jelisu sedang duduk. Nampak beza?
dia seorang lelaki sedang duduk. Ya, yajlisu, dia. Ni dianya pada huruf ya ni. Kalau di sini jalasa, dianya duduk dalam kalimah jalasa. Tak nampak. Nanti kita hurai. Nanti insyaAllah. Ini mukadimah saja. Yajlisu, dia seorang lelaki sedang duduk. Tadi dia seorang lelaki telah, nampak? Ini telah merujuk perbuatan telah berlaku. Ini merujuk perbuatan sedang berlaku, sedang. Ya, jadi yajlisu, dia seorang lelaki sedang duduk. Jadi ya ini merujuk kepada fi'il mudhari. Ya ni merujuk kepada fi'il mudhari. Ya, yang ni tak ada ya, merujuk kepada fi'il madhi. Okey, Kak Emma boleh ikut? Kan dulu kita dah belajar Ana itu, ingat tak Anita? Anita. Tafadhali ya ukhti. Tafadhali. Itu sini. Duduk ke sini. Okey, setakat ini boleh jalasa dengan yajlisu? Ya. Jalasa kita sebut fi'il apa? Yajlisu kita sebut fi'il apa? Mudhari. Mudhari. Okey, semua yang di sana boleh ikut? InsyaAllah. Fi'il madhi. Apa maksud fi'il madhi? Kata kerja yang telah berlalu. Ya, yang telah berlalu, yang telah berlaku. Kalau yajlisu? Kata kerja yang sedang berlaku ataupun akan berlaku. Ya, betul. Jadi nanti kita akan belajar 14 tasrif untuk fi'il madhi, 14 tasrif untuk fi'il mudhari. Ini mukadimah fi'il saja. Ya, mukadimah saja. Nanti kita belajar lagi insya-Allah. Yang ketiga, bila kita sebut fi'il, disebut menunjuk makna perintah. Ya, menunjuk makna perintah artinya kata kerja suruhan. Ya, tolong tulis kat tepi tu. Kata kerja suruhan. Sama ada suruhan itu daripada Allah, ya, atau suruhan itu daripada manusia. Manusia sesama manusia. Okey, tadi dia tambah dengan ya. Ya, sekarang dia keluarkan ya balik. Dia keluarkan ya. Tapi dia tambah dengan huruf alif hamzah wasl. Ijlis. Nampak beza? Ya, ijlis. Ijlis. Apa maksud ijlis? Duduklah kamu. Okey, duduklah kamu. Berapa ramai kamu ni? Seorang. Lelaki ke perempuan? Lelaki. Nanti kita belajar. Jangan takut. Ini mukadimah untuk PL saja. Jadi tengok. Pertama, jalasa. 3 huruf. Yang kedua, yajlisu. 4 huruf. Tambah ya. Yang ketiga, tambah alif hamzah wasal. Dah bunyi dia ijlis. Bukan ad. Ijlis. Ijlis. Bukan ajlis. Ijlis. Apa maksud ijlis? Duduklah kamu. Kamu ni lelaki ke perempuan? Lelaki. Berapa ramai? Seorang. Sekali kita belajar untuk fi'il, kita kena tahu. Muzakkar, muannas, mufrad, musanna, jamak. Jadi, di sini ijlis, ya, perbuatannya ialah perbuatan suruhan. Jadi, kata kerja suruhan, kita sebut fi'il amar. Ijlis ni fi'il apa? Fi'il amar. Okey, kena tahu pula. Lepas kita dah tahu fi'il amar, kita kena tahu. Ya, untuk perintah ni disuruh kepada lelaki ke perempuan? Muzakkar. Yang kedua, kita kena tahu juga. Ya, mufrad, musanna, jamak. Mufrad. Okey. Tengok, ambil satu kalimah jalasa, dah boleh pecah 3. Dah boleh pecah 3. 3 huruf jalasa, fi'il madhi. Ya, dia seorang lelaki telah duduk. Kemudian tukar kepada fi'il mudhari, kena tambah pula di awal kalimah, iaitu dengan huruf ya. Kalau tadi dia seorang lelaki telah duduk, yajlisu,
dia seorang lelaki sedang duduk. Jadi sedang itu disebut fi'il mudhari. Okey, berapa orang? Lelaki ke perempuan? Lelaki, muzakkar. Bilangannya berapa orang? Mufrad. Okey, setiap kali kena hurai macam tu. Barulah betul-betul kita boleh faham. Okey, yang ketiga, daripada fi'il mudhari kita tukar kepada fi'il amar. Apa itu fi'il amar? Kata kerja suruhan ataupun perintah. Okey, untuk fi'il amar dia tak guna dia. Sebab fi'il amar ni dia punya wazan dia ada 6 saja. Ya, nanti kita belajar. Ini mukadimah saja. Jadi dia dah tambah dengan permulaan ayat. Permulaan kalimah, maaf. Permulaan kalimah daripada jalasa dia tambah alif hamzah wasl. Jadi bunyinya macam mana? Ijlis. Ini sukun ni. Ini sukun, ini dhammah, ini fathah. Jadi minggu lepas kita dah belajar. Mansub, marfu', ini kita panggil majzum. Ya, nanti kita belajar untuk fi'il lagi ya. Jadi ijlis berarti duduklah kamu. Ya, kita nak perintah lelaki ke perempuan? Lelaki. Kamu itu dirujuk kepada muzakkar. Berapa bilangannya? Mufrad. Itu yang nak belajar je. Bukan susah pun, insya-Allah. Ya, doa banyak-banyak hujung Ramadan ni. Ya. Doa banyak-banyak dengan Allah untuk kita dapat faham Al-Quran. Dapat baca Quran faham-faham. Tak adalah sampai orang kata tak celik Quran langsung tu. Boleh sikit-sikit tu. InsyaAllah dapat. Ya, kalau macam tadi baru saja habis daripada surah Al-Hasyr. Ya, saya baru habis belajar sama-sama tadi tadarus dan talaki tadabbur. Jumpa kalimah ayat daripada surah Al-Hasyr. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Jadi bila baca ayat tu tahu takut kat kita. Allah dah beri peringatan. Allah seru kepada orang yang beriman supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi nak jadi orang bertakwa macam mana? Allah suruh kita tengok diri kita, cukup tak bekalan kita nak bertemu dengan Allah. Jadi apa bekalan kita nak jumpa dengan Allah? Salah satunya kena belajar bahasa Arab. Kenapa nak kena belajar bahasa Arab? Ya, sebab nak solat, biarlah solat tu jadi solat yang kita sebut, kita faham, melekat kat hati kita. Kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Orang tanya apa benda kau sebut, itu ikrar kita, perjanjian kita dengan Allah. Ya, sesungguhnya setiap apa yang kita buat ni semuanya kerana Allah. Hidup mati kita semua kerana Allah Ta'ala. Hidup kita beriman, mati kita insya-Allah juga beriman. Tapi syaratnya kena sungguh-sungguh belajar. Okey. Yang keempat, dah ada kata kerja yang berlaku, dah ada kata kerja sedang berlaku, dah ada kata kerja perintah, mesti ada kata kerja larangan. Ya, larangan. Boleh saya padam kat sini ataupun macam mana? Boleh saya padam tak ni? Boleh saya padam tak? Boleh, insya-Allah. Boleh. Kita boleh rujuk rekaman. Ya, insya-Allah. Okey, dah ada yang lepas, ada yang sedang, ada yang akan datang, ada yang suruh, mesti satu ada lagi. Apa dia? Larangan. Ya, larangan. Okey, tengok yang keempat. Yang keempat dia kata menunjukkan larangan. Jadi larangan tu disebut la nahi. Disebut nahi. Dalam bentuk perintah disebut la an-nahiyah. La an-nahiyah. Ya, apa maksud la an-nahiyah? Memberi maksud larangan. Ya, larangan. Okey. Bila la an-nahiyah ini ya
Nahi ni memberi maksud larangan. Ya. Akak duduk atas ni ambil meja. Ya. Larangan. Jadi bila larangan mesti mula dengan kalimah la. Okey, mesti mula dengan la. Mesti. Jadi la ni memberi maksud jangan. Ambil balik kalimah tadi. La tajlis. Ini mesti sukun. Bila larang hujungnya sukun. Ya, dimatikan. La tajlis. Okey, tengok. Jangan. La ni memberi maksud jangan. Kamu duduk. Mana kalimah kamu pada huruf ta ni? Ta ni ialah anta. Jangan kamu duduk. La tajlis. Jangan kamu duduk. Jadi dah dapat kalimah ni la tajlis, kita hurai. Ini wazan apa ni? Wazan fi'il amar. Ya, wazan fi'il amar pula. Wazan nahi, bukan wazan amar. Wazan nahi. Apa maksud nahi? Larangan. Okey, lepas tu tengok. Yang kena larang tu lelaki ke perempuan? Lelaki muzakkar. Bilangannya berapa ramai? Mufrad. Yang tu kena selalu ingat. La tajlis. Ya, jangan kamu. Kamu ni lelaki ke perempuan? Lelaki. Lelaki kita sebut muzakkar. Bilangannya berapa? Mufrad, musanna, jamak. Mufrad. Jadi yang kita larang ni seorang lelaki. La tajlis, jangan kamu duduk. Jadi yang kita larang tu seorang lelaki. Tak boleh duduk. Okey, habislah muqaddimah fi'il pada pagi ni. Belum masuk, itu baru muqaddimah saja ya. Okey. Jadi ada berapa bentuk fi'il? 4. 4 ya. Campur nahi ada 4 lah. Campur nahi. Ya, campur nahi ada 4. Ulang balik. Pertama fi'il apa? Madhi. Madhi. Kedua? Mudhari'. Ketiga? Keempat? Nahi. Okey, kita ingat hari ni sama-sama. Madhi, mudhari', amar, nahi. Sekali lagi biar mahir. Madhi, mudhari', amar, nahi. Apa maksud madhi? Ya, yang dah berlaku, dah lepas. Mudhari' yang berlaku sekarang dan akan datang. Akan berlaku. Amar? Perintah, kata kerja. Amar? Suruhan. Nahi? Larangan. Sekali lagi. Baru dapat 70%, belum dapat 100%. Ulang balik. Fi'lun madin. Kata kerja yang lepas. Dah berlaku. Fi'il mudhari' dan akan berlaku. Fi'il amar, kata kerja perintah. suruhan atau Perintah. perintah. Nahi, Kata kerja larangan. larangan. Okey, boleh? Saya ambil Boleh. satu kalimah lain daripada jalasa. Boleh? Boleh. Ya? Lain daripada jalasa. Cuba tukarkan daripada madhi. Ini muqaddimah ya. Untuk muzakkar dengan mufrad je. Belum lagi masuk musanna, muannas, jamak semua. Tak, satu je. Ini muqaddimah untuk PL saja. Muqaddimah saja. Ambil satu kalimah. Boleh tak buat? Ambil satu kalimah. Katabah. Apa maksud katabah? Ya, hari tu kan dah belajar kitab kan? Ingat tak? So hari ni kita buat fi'ilnya. Lah pen pun. Ambil tulis betul-betul belajar bulan puasa banyak pahala. Dapat dalam kadar nanti. Katabah. Okey, katabah. Katabah ni fi'il ke isim? PL. Fi'il. Mana tahu ni fi'il? Hujungnya beri kata. Alhamdulillah. Kalimah ni tidak bermula dengan alif lam. Makrifah kan? Di hujungnya tak ada tanwin. Di tengahnya pun tidak sukun.
Jadi tengok sekali lagi. Situ dia besar-besar. Takut yang sana tak nampak. Dia besar-besar. Kataba. Nampak tak kat sana? Kat rumah nampak tak? Nampak? Tadi pun nampak juga Ustazah. Oh, kau nampak juga. Alhamdulillah. Okey, kataba. Ini fi'il ke isim? PL. Mana tahu ini fi'il ke tipu-tipu je? Dia tak ada alif lam dan ujung tak ada. Kalimatnya tidak bermula dengan alif lam. Di ujungnya tidak ada sukun. Itu peringkat asas nak kenal. Jadi kataba ini adalah fi'il. Okey. Kataba ini adalah wazan. Nanti kita guna wazan. Wazan fa'ala. Sama kan? Kalau saya kata sama, tu bukan sama pada huruf. Sama pada baris. Fa'ala kataba. Sama tak baris? Sama. Okey, tadi kita dah belajar. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar, ada fi'il nahi kan? Hari ni sambil masak ingat. Madhi, mudhari, amar, nahi. Sambil masak, sambil buat apa pun, buat kuih ke? Kalau buat kuih, hantar kat rumah saya sekali. Ya? Madhi, mudhari, amar, nahi. Boleh ingat semua? Nanti buat kuih tat pun ingat sambil golek-golek. Madhi, mudhari, amar, nahi. Dapat pahala tak tu? Dapat. Sebab kita nak cari Al-Quran, itulah yang Allah tulis dalam Al-Quran. Ada perbuatan yang lepas, ada perbuatan yang sedang berlaku, ada dalam bentuk suruhan, ada dalam bentuk larangan. Ya, Allah kata, la taqrabuz zina. Itu Allah suruh ke melarang tu? Larang. Allah kata, aqimus salat. Perintah. Suruh, betul lah tu. Kan? Allah suruh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah suruhkan Rasul larang. Iqra. Bacalah. Jadi suruh kan? Amal lah tu. Jadi sebenarnya kita dah biasa dengan benda-benda ni. Cuma kita tak faham. Cuma kita tak faham. Gini bila dengar Iqra, perintah. Fi'il amar. Kan? Aqimus salat. Fi'il amar. Keluarkanlah, dirikanlah salat. Anda tahu dah. La taqrabuz zina. Nahi. Jangan dekati zina. Jangan hampiri zina. Okey, kataba. Fi'il apa ni? Madhi. Fi'il madhi. Okey. Sekarang mulai pula. Kataba ni untuk muzakkar ke muannas? Muzakkar. Untuk bilangan mufrad bersama jamak mufrad. Hari ni yang tu je kita mahirkan. Ya? Kataba ni nanti kita boleh beza antara lelaki dengan perempuan. So hari ni kenal betul-betul untuk kataba ni untuk muzakkar. Lepas tu bilangan mufrad. Bilangan dia apa? Mufrad. Okey. Jadi kataba berarti dia seorang lelaki telah menulis. Mana kataba? Dia seorang lelaki telah menulis. Dia seorang lelaki telah. One more apa? Makhratan ukhra. One more time pula. Okey, kataba. Mana kataba? Seorang lelaki telah menulis. Dia tu seorang. Bukan dia seorang perempuan. Dia seorang lelaki. Telah. Kenapa kena tulis telah? Sebab ini fi'il madhi. Perbuatan telah tu apa? Menulis. Dia seorang lelaki telah menulis. Okey, jelas tak ni? Jelas, insya-Allah. Alhamdulillah. Lepas ni baca Quran dah dapat semua fi'il madhi ya? Okey. Kataba. Okey, saya ambil lagi satu contoh supaya nampak sebab dalam Quran ada. Kafara. Dia seorang lelaki. Kalimah apa ni kafara? Fi'il ke isim? Fi'il. Fi'il apa ni? Fi'il madhi. Muzakkar ke muannas? Mufrad musanna jamak? Mufrad. Pandainya. Amin. Okey, pandainya. Tak, sekarang dia duduk sini depan dia nak ngajar. Jangan. Kena ngajar. Kalau nak pandai. Okey, sekarang
Tukar. Daripada kataba kita pergi kepada fi'il apa lepas fi'il madhi? Mudhari'. Tadi fi'il mudhari' kita tambah dengan awalan huruf apa? Ya. Ya. Okey, ambil huruf ya. Ya. Tubuh. Alhamdulillah. Ya. Tubuh. Yakubu. Nampak? Dah tambah depannya. Awalannya dengan huruf Ya. 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 Mulakan dengan huruf ya. Ambil balik huruf kaf. Sambung. Ambil balik huruf ta. Sambung. Ambil balik huruf ba. Sambung. Tapi bari dia bertukar. Barit. Iyalah. Mana sama perbuatan yang lepas dengan perbuatan yang sekarang. Mesti tak sama kan? Jadi huruf yang kedua tu disukunkan. Dimatikan. Yak tubuh. Yak. Jaga hamas. Kalau belajar tajwid kan huruf kaf tu berhamas. Yak tubuh. Yak sebut. Yak. Jadi dari sinilah kita boleh baca Quran elok nanti insya-Allah. Yak tubuh. Yak tubuh. Lepas jangan lantun balik. Kalau dia tak nak melantun dah lepaskan jangan tarik belakang. Tarik belakang dia melantun. Nanti jadi yak. Yak. Lepas tu terus pergi huruf ta. Pergi tempat di mana makhraj huruf ta keluar. Yak tubuh. Jangan panjang sebab ini tak ada huruf mat. Yak tubuh. Okey, sekarang tengok. Kataba dia seorang lelaki telah menulis. Sekarang ini perbuatan sedang berlaku kan? Jadi sedang berlaku cakap Arab apa? Sedang berlaku. Mudhari'. Fi'il mudhari'. Okey, untuk muzakkar ke muannas? Muzakkar. Mufrad bersama jamak? Mufrad. Pandai. Ma mana yak tubuh? Dia seorang lelaki sedang menulis. Tulis betul-betul. Yak tubuh bermakna dia seorang lelaki sedang menulis. Lepas tu kalimah sedang tu underline. Gariskan. Supaya boleh nampak antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi kita sebut telah. Kalau fi'il mudhari' kita sebut sedang. Okey. Jelas ke tidak? Jelas. Okey. Nak jadikan dia fi'il amar, macam mana? Keluarkan ya. Keluarkan ya. Sanding semula. Keluarkan ya. Tinggal kaf. Ta, ba. Okey. Kaf, ta, ba. Okey. Ikut aja. Kaf sukun kan? Sukun. Okey, saya tulis besar-besar. Kaf, ta, ba. Okey, kaf sukun. Kaf sukun. Ta pada depan. Sifat fi'il amar hujungnya sukun. Boleh baca ke tak boleh tu? Tak boleh. Tak boleh. Bila tak boleh baca, hanya satu huruf yang diizinkan Allah nak tambah. Tambah huruf apa ni? Tambah huruf alif. Tambah huruf alif. Alif hamzah wasal. Okey. Sekarang nak baca macam mana? Tengok huruf ketiga. Alif. Tak ada baris. Kaf sukun. Ta dhammah. So ikut huruf ketiga. Jadi huruf ketiga dhammah letak saja dhammah. Jadi bunyinya macam mana? Uktub. Okay, sekali lagi. Bila tak boleh baca, kita tambah alif hamzah wasal. Lepas tu macam mana nak letak baris? Daripada alif kira huruf ketiga. 1, 2, 3. Tengok huruf 3 baris mana? Kalau dia baris dhammah, ikut saja dengan baris dhammah. Jadi macam mana kita nak sebut ni? Kita sebut naqulu. Naqulu uktub. Kita sebut uktub. Bani sukun. Jadi masuk kepada hukum tajwid. Ba sukun di akhir kalimah. Qalqah. Jadi bunyikan macam mana? Uktub. Ma mana uktub? Ini fi'il amar kan? Ingat. Bila di hujungnya sukun, dia adalah fi'il amar. Okey. Fi'il amar. Uktub. Amar artinya suruhan, perintahkan. Jadi yang ni nak suruh lelaki ke perempuan ni? Muzakkar. Kamu. Bila fi'il amar dia tidak bermula dengan dia, dia terus bermula dengan kamu. Uktub. Tulislah kamu. Kamu tu berapa bilangannya?
Satu. Right. Jadi uktub tu dituju kepada muzakkar dan bilangannya mufrad. Okey. Makhratan ukhra, ma makna uktub? Kamu tulislah. Tulislah olehmu. Oh. Ya, tulislah olehmu. Itu bahasa buku tua lah. Kalau bahasa sekarang uktub, kamu tulis. Tulis. Macam itulah. Ya, tulislah olehmu. Itu bahasa standard lah. Ulama uktub, tulislah olehmu. Kalau bahasa kita nak cakap biasa, bahasa biasa, tulislah kamu tulis. Macam itulah. Kamu tu tulis. Jangan malas-malas, tulis. Macam tu. Okey. Jadi kita dah dapat kataba, kita dah boleh tukar fi'il mudhari' yaktubu, kita dah boleh tukar fi'il amar uktub. Daripada 3 huruf masuk fi'il mudhari' jadi 4 huruf tambah ya, masuk fi'il amar tambah hamzah wasal. Nak tulis kan ni? Okey. Kalau nahi kita mula dengan huruf la. Lepas tu mula dengan ta. La. Lepas tu kalimah kena bariskan. La taktub. Okey. Tak tu ni mesti sukun. Jadi bunyinya apa? La taktub. Sebab kita nak larang, kita guna kalimah kamu. Tania sebenarnya anta. Anta tu kamu. Kamu tu seorang lelaki. La taktub. La taktub. Jangan kamu tu tulis. Jangan kamu tu tulis. La taktub. Jangan kamu tu tulis. Dah? La taktub. Jangan kamu tulis. Okey, nak contoh lagi tak? Nak contoh lagi? Nah, okey. Saya tukar satu kalimah lagi. Okey, sekarang kita ambil satu kalimah. Nun, zara. Mana nazara? Seorang yang telah melihat. Nazara artinya melihat. Okey, mana tahu ini kalimah fi'il madhi? Dia tak ada alif Di awal tidak ada di tengah tidak ada tanwin hujung. Ya, bagus. Dah kenal sangat-sangat. Nazara. Ini kalimah fi'il madhi. Apa maksud nazara? Melihat. Oleh kerana ini fi'il madhi, maka kita terjemahkan dia seorang lelaki telah melihat. Okey. Nazara sebab betul-betul nazara dia seorang lelaki telah melihat. Jadi tulis nazara pertama muzakkar, kedua mufrad. Makna dia seorang lelaki telah melihat. Contohlah nazara Lailatul Qadr. Apa maksud tu? Nazara Lailatul Qadri. Apa maksud tu? Mengharap semua kan? Nazara Lailatul Qadr. Apa maksud tu? Dia melihat Lailatul Qadar. Lelaki ke perempuan yang jumpa tu? Lelaki. Yang pasti lelaki itu yang telah melihat Lailatul Qadar itu ialah Rasulullah SAW. Yang pastinya. Yang belum pastinya kita. Berusaha sedaya upaya insya-Allah. Yang pasti nazara Lailatul Qadar itu ialah Rasulullah SAW.
Ya, kita insya-Allah biiznillah warahmatullah. Ya, insya-Allah. Okey, sekarang daripada nazara, dia seorang lelaki telah melihat Lailatul Qadr. Ya, jadi kalau lelaki itu termasuk perempuan, janganlah sedih. Kalau dia kaedah dia kalau bahasa Arab di dalam lelaki itu ada perempuan. Okey, tukar kepada fi'il mudhari'. Mula-mula nak tambah dengan huruf apa? Tambah dengan huruf apa? Ya. Salid dan nun. Ra. Okey, ni balik atas kan? Ini sukun kan? Fi'il tak sukun sebab dia jatuh hukum kan? Nun bertemu za, hukum. Hukum tajwid nun bertemu za. Iqra haqiqi. So jangan tulis, jangan letak sukun. Bila letak sukun jadi izhar kan? Sebab itulah dulu cikgu saya kata, ustaz kata sebenarnya tajwid dengan bahasa Arab tak boleh dipisahkan. Jadi nun ni sukun tapi jangan letak sukun sebab dia masuk pada hukum tajwid. Ya, kalau kita letak sukun dia jadi hukum izhar. Sedangkan nun bertemu dengan huruf za adalah hukum ikhfa. Okey. Yanzuru. Ya, yanzuru. Nampak? Yanzuru. Apa maksud yanzuru? Dia seorang lelaki sedang melihat. Okey, buatlah macam mana ni? Yanzuru Lailatul Qadri. Yanzuru Lailatul Qadri. Tulis terus. Yanzuru Lailatul. Nanti kita belajar kenapa Lailatul Al-Qadri. InsyaAllah. Husnuzan. Ya. Yanzuru Lailatul Qadri. Apa maksudnya? Dia seorang lelaki telah melihat malam Lailatul. Dan malam Lailatul lagi. Ya, telah melihat malam kemuliaan dan malam penentuan. Sukalah disebut malam. Ini malam yang istimewa. Ya, ini malam special sebab tu ada tamar butah. Selalu kita sebut malam lain kan? Tapi ini ada tamar butah. Luar biasa malam ni. Malam ni malam khusus yang Allah beri untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugilah kalau kita tidak mengejarnya. Jadi banyak yang menyatakan ya disebut ya yang betul-betul yang insya-Allah boleh bertemu dengan Lailatul Qadar ini orang yang bersungguh-sungguh dengan Al-Quran. Siang malam kerja dia buat apa? Baca Al-Quran. Ngantuk tidur kejap, tidur, bangun ambil wuduk, baca Quran lagi. Ngantuk tidur kejap, ambil wuduk, baca Quran lagi. Sebab siang dia tak boleh puasa, siang menahan diri daripada cakap yang bukan-bukan. So dia cakap dengan siapa? Dia bercakap dengan Allah. Ya. Malam dia buat apa? Malam dia qiyam, dia mendirikan solat. Jadi boleh tak bercakap tengah solat? Boleh. Yang boleh bercakap tengah solat apa? Bercakap dengan Allah. Jadi siang kita tahan lidah kita cakap yang bukan-bukan. Jadi cakap dengan Allah, banyak baca Quran. Malam kita qiyam, berdiri mendirikan solat. Tengah solat boleh bercakap tak? Tak boleh. Jadi sebenarnya Allah mengajar kita di hujung Ramadan ini betul-betul untuk kita dekat dengan Allah. Banyak baca Quran, banyak diri solat, banyak zikir, banyak istighfar, banyak berselawat. Boleh tak? InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, ngantuk ke tak? Ngantuk. Ngantuk. Kalau sebab kat rumah ada kawan-kawan datang ni, tu yang saya semangat sikit. Kalau tak saya bercakap seseorang pun saya ngantuk juga. Okey? Okey, sekali lagi apa maksud yang zuru Lailatul Qadri? Seorang lelaki sedang melihat. Dia tengoklah apa yang tengoklah, melihat malam yang luar biasa itu. Ya, malam yang luar biasa itu kepada hamba-hamba Allah yang terpilih yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah. Okey. Lepas fi'il mudhari' kita buat fi'il apa? Amar. Amar. Boleh guna huruf ya lagi tak? Boleh. Tak boleh. Bila tak boleh huruf ya ni kita terus pada huruf nun. Ya, terus huruf nun. Nampak? Salin balik. Nun, za, ra. Okey, nun sukun kan? Tapi jangan tulis sukun. Biarkan dia. Okey, za-nya mana dah? Depan. Sifat fi'il amar hujungnya sukun. Boleh baca tak? Tak boleh. Tambah apa?
Alif tu asal. Alif hamzah wasal. Kira wahid isnan salasa. Huruf ketiga dha. So ikut dha. Bunyinya apa? Unzur. Lihatlah. Ya, lihatlah. Siapa yang nak suruh siapa ni? Kamu ke dia ni? Kamu ke dia ni? Kamu. Kenapa tak boleh guna dia? Fi'il amar tidak terlibat dengan dia. Ingat, fi'il amar tidak terlibat dengan dia. Fi'il amar semuanya bermula dengan kalimah kamu. Kamu. Ada anta. Anta. Unzur ni tanda anta ni, sukun ni. Tanda sukun ni merujuk kepada dhamir yang mustatirnya ialah anta. Jadi unzur, lihatlah olehmu. Muzakkar ke muannas? Muzakkar. Mufrad bersana jamak? Alhamdulillah. Setiap kali kita kena buat macam tu baru kita boleh insya-Allah. Fi'il amar tidak terlibat dengan dia. Dia semua mula dengan kamu. Dia mula dengan kamu terus. Dia tak ada dia-dia. Jadi unzur. Mak mana unzur? Kamu lihatlah. Lihatlah kamu. Lihatlah olehmu. Unzur, lihatlah olehmu. Dalam bentuk perintah. Kalau kita nak cakap, tengok tak ada budak belajar. Tengok orang dia tengah belajar. Tapi matanya tak ke mana-mana. Lalu kita pun cakap. Tengok kita cakap macam mana? Unzur fis saburah. Ataupun unzur kitab. Apa maksud unzur kitab? Lihat kitab. Unzur kitab. Okey, sekarang saya tulis. Lepas tu saya suruh baca. Macam mana nak sambung ni? Macam mana nak baca ni? Kini saya nak suruh wasal. Macam mana nak wasal ni? Hidupkan roh. Roh tu letak kat mana? Roh tu kena letak baris. Alhamdulillah. Pandai. Ya, jangan biarkan dia mati. Kalau unzuri tak boleh. Unzuri tak boleh. Sebab tu baris depan. Baris depan tu. Okey? Jadi kita baca dia. Unzurul kitab memberi maksud, lihatlah olehmu akan kitab itu. Lihatlah olehmu akan kitab itu. Okey, nampak? Belajar, dua-dua belajar. Belajar baca Arab, belajar baca Quran pun sama. Okey, boleh? Boleh. Boleh ke tak ni? Kat sana faham sungguh tak ni? InsyaAllah. Tuan Haji, boleh ikut tak? Boleh, insyaAllah. Alhamdulillah. Boleh. Okey. Yang al-akhir kita tukar kepada tukar kepada nahi. Tukar kepada nahi. Kalau nahi mesti mula dengan huruf apa? Huruf apa? Lam alif. Lam alif bunyinya apa? La. Depan lam mula dengan depan lam huruf apa? Depan lam huruf apa? Ta. Okey, salin balik. Ta sambung dengan nun. Sambung dengan za. Sambung dengan ra. Okey, senang ingat hujung mesti sukun. Hujung mesti sukun. Okey. Ini pada depan. La tanzur. Ya? La tanzur. Lepas nata. Sebab kita nak larang kamu. Ya? Mana la tanzur? Janganlah kamu lihat. Jangan kamu lihat. Jangan kamu lihat. La tanzur. Jangan kamu lihat. Lepas tu nak letak apa di depan ni, letaklah apa. Jangan kamu lihat apa. Jangan kamu lihat apa. Nak cakap, jangan kamu lihat apa ni? Jangan kamu lihat. Jangan kamu lihat apa. Apa-apa je lah. La tanzur nisa. Jangan kamu lihat perempuan itu. Jadi puasa-puasa. Nanti lain jadinya. Lain jadinya. Okey, buatlah di depan satu kalimah lagi untuk menyempurnakan ayat. Okey. Senang ke susah ni? Senang, insya-Allah. Senang, bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dah senang, dah dapat kita berhenti. Sebab saya tak nak ajar banyak-banyak, nanti tak boleh faham. Tapi ajar sikit-sikit dapat faham. Boleh? Boleh, insya-Allah. Boleh.
Biar sikit tapi jelas. Nanti banyak-banyak keliru. Okey. Boleh ya? Okey, nak lagi ke nak berhenti dah? Nak lagi. Nak lagi. Tapi dah ada orang datang nak ngaji dah. Muslimah ni Ustazah. Apa dia? Hebat muslimah ni di pelbagai peringkat. Dia punya fokus dia, tumpuan dia hebat. Kagum. Okey, alhamdulillah. Okey, nanti saya masuk kepada pengenalan untuk fi'il. Saya masuk kepada pengenalan untuk fi'il. Maknanya hari ini baru mukadimah saja. Lepas tu nanti lepas mukadimah ni kita kenal bentuk-bentuk fi'il tu macam mana. InsyaAllah saya salah. Jadi hari ini kita berkenalan dengan fi'il. Ulang balik sebelum tutup kelas. Ada berapa bentuk fi'il? Ada 4. Ulang balik buat. Fi'il mudhari', fi'il amar, fi'il nahi. Bagus, cemerlang. Alhamdulillah. Okey, kat sana saya nak dengar. Kat rumah sebut lancar. Madhi, mudhari', amar, nahi. Dia kata. Kat sana sebut, saya dengar. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, fi'il nahi. Seorang aja yang bercakap. Tuan Haji tak cakap pun. Past tense, present tense, future tense. Dah sudah cakap Inggeris pula dia. Present tense, past tense, past continuous tense. Lagi apa tense dah. Boleh sama Ustazah. 10 aja, tak dapat 11 ya. Allah subhanallah. Saya tak nak ajar lama-lama sebab saya nak dia dapat betul-betul. Okey, hari ini kita berkenalan dengan disebut mukadimah untuk fi'il. InsyaAllah kalau ada rezeki kita sambung lagi. Tapi saya mengharapkan hari ini ingat betul-betul. Jadi fi'il tu Madhi, mudhari', nahi. Jadi 4 tu hari ni kalau kan tanya, awak belajar bahasa Arab. fi'il dipecah pada berapa? Ada dapat dah. Fi'il dipecah pada 4. Okey, dah dapat 4. Sudah betul. Kita berhentilah setakat ini insyaAllah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat وتواصل بالحق وتواصل بالصبر اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.